Okey, baiklah, kita sambung untuk lembaran kerja 5. Seperti biasa, tuliskan nama, pastikan tulis nama, kelas dan tarikh. Masih lagi dalam tema inquiry dalam sains, unit 1 kemahiran saintifik. Okey, tahap penguasaan untuk lembaran ini adalah agak tinggi, iaitu tahap TP3 dan TP4. Ya. Okey, kita terus kepada soalan. Okay, jawab soalan berikut berdasarkan penyiasatan di bawah. Okey, apa yang diberi di kat sini? Okey, ini adalah soalan bentuk petikan, gabungan petikan dan juga gambar. Okey, kita baca. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid kelas 5 Mawar. Okey, itu petikannya. Jadi kemudian diberi gambar rajah. Ada gambar rajah ni menunjukkan ada 3 tabung uji. Okey, jadi bila kita tengok gambar ini dan memahami, kita kena fahamkan ya bahawa tajuk ni tentang tajuk apa. Okey, dekat mana, macam mana kita nak tahu tajuk apa yang berkaitan dengan soalan ni? Kita boleh tengok berdasarkan gambar, kita ingat ya, gambar-gambar yang berkaitan ataupun mana-mana perkataan yang ada dalam soalan. Okey, kalau kita tengok dekat soalan B ni, dia tanya tentang pengaratan. Jadi secara tak langsung kita tahulah ini adalah tentang tajuk pengaratan. Okey. Okey, kita fahamkan dulu ya situasi gambar ni. Okey. Ada 3 tabung uji. Tabung uji dilabelkan sebagai P, Q dan R. Kemudian tabung uji P ni ada objek kapas lembap dan paku. Kemudian Q ada ejen pengering dan juga paku. Ejen pengering ni, kalau dalam tajuk pengeratan ni kita panggil sebagai kalsium klorida kontang. Cikgu ulang, kalsium klorida kontang. Jadi ada kadang-kadang ada setengah soalan ya, dia tanya apakah fungsi kalsium klorida kontang. Jadi kalsium klorida kontang ni fungsinya menyerap wap air, bukan air, menyerap wap air dalam udara. Jadi bila wap air dah tak ada, diserap, maksudnya keadaan dalam tabung uji ni dia tak ada wap air. Itu sebab dia akan gabus ya. Okey, ini nanti kita akan bincang dengan lebih terperinci. Okey, kita tengok yang R. Tabung uji R ni menunjukkan air didih, air yang telah dididihkan dan juga minyak. Jadi apa yang kita faham dekat sini ialah tentang tajuk pengaratan. Pengaratan ni disebabkan oleh kehadiran air dan udara. Kehadiran air dan udara. Kalau salah satu tak ada, maka tak boleh berlakulah pengaratan. Dan pengaratan ni hanya berlaku pada objek besi, bukan logam ya. Kalau logam tu macam-macam tembaga pun logam, emas pun logam ya, aluminium pun logam, besi pun logam. Tapi pengaratan ni terjadi pada objek yang diperbuat daripada besi. Jadi itu kita kena faham fakta sains. Okey, kemudian kita fahamkan dekat sini, kita kena pasti yang mana berkarat dan yang mana tidak berkarat dahulu. Itu kita kefahaman bentuk dalam gambar ya. Okey, kapas lembap. Bila kapas lembap, maksudnya ada kehadiran air. Kemudian ada kehadiran udara, sebab udara ni memenuhi ruang. Jadi di mana-mana ada udara. Jadi dekat sini ada air ya, daripada kapas lembap dan ada udara. Jadi paku P ni berkarat. Ini berkarat. Kita tuliskan berkarat supaya apabila soalan minta, kita tak perlu lagi nak bazir masa nak mikir. Kita dah ada cara nak mikir ini apa yang saya fikir tadi.
berkarat ke tidak. Kamu fikir aja, itu kita dah satu pembalasan masa lah, ya. Kita nak fikir semula. Jadi bila kita dah faham, kita terus je tulis berkarat. Okey, yang kemudian paku dalam tabung uji Q. Okey, ada ejen pengering macam cikgu bagi tahu tadi. Ejen pengering ni namanya ialah kalsium klorida kontang. Jadi kalsium klorida kontang ni fungsinya adalah menyerap uap air di dalam udara. Itu sebab tabung uji Q ni diletakkan gabus, ya, supaya udara yang uap air yang ada dalam udara ni diserap yang dalam sini. Kalau tak ada gabus, udara daripada luar akan masuk semula. Jadi dia tak akan berlaku ketidakhadiran air lah sebab dekat tabung uji Q ni kita nak hanya ada udara saja, air tak nak, ya. Jadi dekat sini udara ada sebab udara ni memenuhi ruang, cuma air tak ada, sebab dalam udara ni dia ada uap air, jadi uap air tu boleh menjadi salah satu faktor pengaratan lah, ya. Walaupun kita tak nampak pun ada air dekat sini. Okey, jadi dekat sini tabung uji Q ni tak ada air, sebabnya telah diserap oleh ejen pengering ataupun kalsium klorida kontang, nama bahan kimia tersebut. Okey, jadi bila tak ada salah satu, maka Q ni tidak berkarat. Jadi kena tulis tidak berkarat. Okey, ni tak berkarat. Okey, kemudian tengok semula tabung uji R. Okey, tabung uji R ni diletakkan air didih dan minyak di dalam tabung uji ni. Okey, ada tak air? Ada tak udara? Okey, kita tengok. Ada air, ada. Ni air didih. Jadi udara ada tak? Okey. Beza air didih, ya. Okey, kadang-kadang ada penyiasatan yang diletakkan tabung uji dalamnya ada paku sama macam ni, cuma air pipe, itu air pili. Jadi beza, ya, air didih dengan air pili. Okey, bila air didih ni maksudnya dalam air ini dia dah kurang kandungan udara. Kurang kandungan udara yang boleh menjadi faktor pengaratan. Okey, dan dalam tabung uji ni diletakkan minyak. Kenapa letakkan minyak? Kadang-kadang setengah soalan dia tanya apa fungsi minyak ni diletakkan dalam tabung uji. Jadi sebenarnya minyak ni fungsinya adalah untuk menghalang udara masuk ke dalam air didih. Bila kita dah didihkan, udara tersebut dah kurang, dah terlepas di udara. Jadi bila air tersebut dah didih, dimasukkan ke dalam tabung uji R, kemudian masukkan paku dan terus dituangkan minyak supaya udara di luar tidak masuk ke dalam air didih. Jadi bila air didih saja bermakna tiada udara. Air ada, udara tak ada. Jadi bila salah satu tak ada, maksud tidak berkarat. Sini kita tulis tidak berkarat. Berbeza dengan air pili. Kalau air pili, dia memang dah ada udara di dalam air pili tu. Kalau kita letak minyak pun, dia memang dah ada udara di dalam air pili tersebut. Jadi walaupun kita letak minyak, dia tetap juga berkarat. Tapi dekat sini air didih. Jadi udara yang berada di persekitaran dia tak boleh masuk ke dalam air didih. Jadi di dalam air didih ini tak ada dah udara. Air tak ada, udara tak ada. Jadi tak cukup faktor yang membolehkan berlakunya pengaratan. Okey, jadi itu pemahaman kita tentang gambar. Pengaratan macam itulah, ya. Kita kena fahamkan satu persatu. Okey, kemudian kedua, perkara paling utama kita kena keluarkan PM dan PB. PM ni pemboleh ubah dimanipulasikan, PB pemboleh ubah bergerak balas. Okey, di antara tiga ni pemboleh ubah dimanipulasikan, ciri-ciri pemboleh ubah dimanipulasikan adalah sesuatu perkara yang berubah-ubah atau diubah-ubah. Kalau berubah-ubah
dia berubah sendiri. Kalau diubah-ubah, kita yang ubah. Jadi apa yang kita ubah semasa eksperimen, itulah yang dinamakan pembuluh ubah dimanipulasikan. Jadi dekat sini yang kita ubah-ubahkan ya, antara P, Q dan R ni adalah kehadiran air dan udara. Sebagai contoh dekat sini, ini ada air dan ada udara, maka berkarat. Dekat sini kita ubahkan tak ada udara, tak ada wap air. Dia tak ada air. Jadi hanya ada udara. Jadi tabung uji Q tak berkarat. Di sini pula ada air tapi tak ada udara. Jadi yang kita ubah-ubahkan semasa eksperimen ialah kehadiran air dan udara. Kamu kena tulis macam cikgu tulis ni. PM sama dengan kehadiran air dan udara. Sebab apabila kita soalan minta nanti, kita terus rujuk pada apa yang kita dah cari. Kita dah keluarkan PM dan BB. Kita masih belum lagi menjawab. Kita baru memahami eksperimen dan juga mengeluarkan maklumat-maklumat dalam eksperimen. Itulah sebabnya dia tahap penguasaan 4, 3 dan 4. Kemudian PB, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah di akhir eksperimen. PM tadi di semasa eksperimen ni, PB di akhir eksperimen. Apa yang kita nak tengok di akhir eksperimen? Jadi di akhir eksperimen kita nak tengoklah keadaan paku, keadaan paku PQR ni, berkarat, yang mana berkarat, yang mana tidak berkarat. Jadi di akhir, apa yang kita nak lihat di akhir eksperimen itu adalah PB, keadaan paku. Okey, itu yang kita dah keluarkan. Dah faham? Sekarang kita mula menjawab. Okey, soalan A. Apakah yang akan berlaku pada paku dalam tabung uji P, Q dan R selepas seminggu? Okey, kehendak soalan ialah ramalan. Apa yang akan berlaku? Maksudnya kemahiran proses sains minta kita buat ramalan, ya. Sebab dekat eksperimen ini dia tak ada nyatakan keputusan. Jadi kita kena ramalkan yang mana apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku pada paku dalam tabung uji P, Q dan R. Okey, jadi soalan minta P, Q dan R. Jadi kita kena nyatakan ketiga-tiga apa yang berlaku. Kalau jika soalan minta R saja, kita nyatakan R sajalah, P saja kita nyatakan P saja. Tapi dalam soalan ini minta ketiga-tiga, P, Q dan R. Jadi jawapan yang kita perlu tulis adalah, kamu semak, ya. Jawapan kalau tak sama, kamu tuliskan jawapan yang sebenarnya supaya kamu nampak beza jawapan yang kamu buat dan jawapan yang sebenarnya. Dekat situ kita boleh tahu tahap pemahaman kita dalam merangka jawapan. Okey, jadi jawapan dekat sini ialah paku di dalam tabung uji P akan berkarat, manakala paku di dalam tabung uji Q dan R tidak akan berkarat. Okey, cikgu ulang. Paku di dalam tabung uji P akan berkarat, manakala paku di dalam tabung uji Q dan R tidak akan berkarat. Noktah. Okey. Perkataan paku tu mesti ada, tu objek yang kita kaji. Okey, kemudian berikan definisi secara operasi bagi pengaratan. Okey, ini singkatan, ini definisi secara operasi ialah salah satu kemahiran proses sains. Jadi singkatannya biasa kita panggil DSO. Bila DSO maksud definisi secara operasi. Soalan ni minta kita membuat definisi secara operasi bagi pengaratan. Jadi apa definisi pengaratan ni? Bila kita nampak sesuatu, apa yang menyebabkan kita akan kata ia berkarat. Itulah definisi berkarat. Okey, jadi macam mana kita nak jawab DSO ni? Kita tengok apa kehendak soalan. Kehendak soalan kat sini ialah pengaratan. Jadi mesti dimulakan dengan perkataan pengaratan. Kita tengok
Soalannya memang macam ini. Berikan definisi secara operasi bagi pengaratan. Jadi kita tengok yang hujung. Kalau soalan lain pun, bila ditanya tentang DSO, mesti dia akan tanya, berikan definisi secara operasi bagi apa? Kelajuan, apa ke, keadaan pokok ke. Jadi kita ambil yang hujung ni sebagai ayat permulaan perkataan ini. Jadi jawapan pengaratan. Tulis tu. Sebab pengaratan kan? Okay. Pengaratan ialah apabila permukaan besi menjadi keperangan. Okey, nokta. Okey, cikgu ulang. Pengaratan, kita ambil daripada hujung. Pengaratan ialah apabila permukaan besi menjadi keperangan. Okey, nokta. Okey, sebenarnya cara yang macam mana kita nak faham DSO. Okey, mula-mula pengaratan dimulakan dengan pengaratan. Kemudian kita boleh gunakan kata ialah ataupun adalah, dan kita tengok PB ni apa. PB je. Kalau dekat dalam pemahaman ini, PB ni adalah keadaan paku. Jadi kita tak boleh letak jawapan pengaratan ialah keadaan paku. Kalau ikut dia punya format menulis memang macam itu. Tapi bila kita buat macam itu, ayat ni macam tergantung. Sebab dia tak ada pola, dia tak ada keadaan paku ni. Apa keadaan paku ni? Dia macam tergantung ayat. Jadi kita tak boleh ikut format yang macam itu. Format yang asas menjawab DSO. Jadi kita kena ubah ayat tu tentang keadaan paku tu apa. Dia akan permukaannya besi menjadi keperangan. Itu tentang keadaan paku bila dah berkarat. Jadi dari situlah kita akan rangka ayat. Ya. Pengaratan ialah apabila permukaan besi menjadi keperangan. Okey, itu jawapannya. Okey, faham ya? Okey. Nanti bila kita selalu jumpa tentang soalan DSO, kamu akan biasa ya. Okey. Okey, kemudian soalan seterusnya C, nyatakan hubungan antara masa dengan keadaan baku. Okey, kehendak soalannya ialah hubungan. Ya, ni hubungan. Hubungan ni dia sama macam hipotesis. Cara jawab hipotesis, cara jawab kesimpulan, cara jawab hubungan ni kita panggil dia macam adik-beradik lah. Adik-beradik kembar tiga. Dia sama. Bila ada soalan tanya hipotesis, ataupun tanya kesimpulan, ataupun tanya hubungan, dia sama. Cuma kalau hubungan ni, kalau soalan tanya nyatakan hubungan di antara perkara yang diubah dan perkara yang diperhatikan, dekat situ kita boleh terus ambil PM dan PB. Tapi dalam konteks soalan, kehendak soalan ini, dia dah nyatakan apa yang dia nak. Dekat sini dia nak ialah hubungan di antara masa dengan keadaan paku. Jadi dekat sini kalau kamu selalu kamu bulatkan, biasakan bulatkan. Kalau kamu garis, kadang-kadang kita terlepas pandang juga kena bulatkan apa kehendak soalan. Tak apa ya, kalau dalam ujian bila kamu buat macam ni, sebenarnya pemeriksa kertas ni dia suka. Nampak murid ni macam berfikir. Kalau bersih jadi kertas macam tak berfikir, macam tak syok je. Bila menanda, bila kamu buat macam ni, kita penanda kertas dia akan tahu yang kamu ni berfikir. Cara kita nak bagi tahu yang kita ni berfikir semasa menjawab soalan. Okey, dekat sini bila hubungan ataupun kesimpulan ataupun hipotesis, jadi kamu kena ingat SS JM. SS ni apa? Bukan syok sendiri SS ni ialah semakin. JM ni jika, maka. Jadi kita boleh jawab SS semakin ataupun jika, maka. Macam mana nak jawab? Okey, dekat sini dia dah bagi masa ni, dia nak hubungan antara masa dan keadaan paku. Jadi kita tak boleh guna PM dengan PB yang sedia ada dekat sini. Sebab PM dengan PB ni kita akan gunakan dalam pemerhatian, kita gunakan dalam menjawab tujuan, kita gunakan dalam menjawab hipotesis, kita gunakan dalam menjawab
kesimpulan, kita gunakan kita juga gunakan dalam jawab DSO, hubungan. Jadi pemboleh ubah ni dia amat penting. Itulah namanya mengawal pemboleh ubah, bukannya menulis pemboleh ubah tak. Kita tahu mengawal pemboleh ubah. Kalau kamu lemah dalam mengawal pemboleh ubah, maka dia boleh bagi kesan kepada kehendak-kehendak soalan yang lain. Okey. Kita tengok, kita nak guna apa? Kita nak guna SS, semakin. Jadi siap-siap kita tulis, seeloknya kita tulis dua barisan ya. Dua barisan ayat. Semakin di atas, semakin di bawah. Semakin. Kenapa kena buat macam itu? Supaya kita nak mengelakkan kita terkeliru, cuai ataupun tertinggal beberapa perkataan. Selain dari memudahkan pemeriksa nak memeriksa lah. Tas kamu, okay, kita tulis semakin. Lepas semakin dia mesti ada PM. Semakin yang pertama PM, semakin kedua PB. Dan juga corak perubahan. Okey, kita tengok macam mana. Apa yang cikgu terangkan tu. Okey, semakin sekarang ni dia minta hubungan di antara masa dengan keadaan paku. Semakin bertambah, berkurang tu adalah corak perubahan. Okey, semakin bertambah masa, semakin berkarat paku. Semakin bertambah karat paku. Okey, cikgu ulang ya. Semakin bertambah masa, semakin bertambah karat paku. Sebab dekat sini menunjukkan keadaan. Kalau kita nak letak keadaan, ayatnya macam tak berapa sesuai. Okey, kalau tak nak guna semakin, kita nak guna jika maka. Okey, tulis jika dekat atas, maka dekat bawah. Siap-siap. Kemudian terus kita tulis jika masa bertambah, maka pengaratan semakin bertambah. Macam tu. Ya, okey. Cikgu ulang yang semakin ya. Okey, biasanya kalau soalan hubungan kita gunakan yang semakin ni lebih mudah. Okey, semakin bertambah masa. Okey. Kemudian di bawah semakin. Semakin bertambah masa, cikgu ulang, semakin bertambah masa, semakin bertambah karat paku. Okey, semakin bertambah masa, semakin bertambah karat paku. Okey. Seterusnya, berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan dua faktor pengaratan. Okey, ini soalan jenis fakta. Ya. Soalan fakta, kalau kita teruslah tulis ya. Okey, jadi jawapannya ialah kehadiran air. Yang pertama. Yang kedua ialah kehadiran udara. Cikgu ulang. Satu, kehadiran air. Dua, kehadiran udara. Okey, itu jadi dekat sini inilah cara kita nak menganalisis eksperimen gabungan petikan dan gambar rajah. Biasa kalau gambar rajah ni kita kena memahami betul-betul. Macam cikgu buat tadi. Bagaimana cikgu buat, macam itulah kamu kena buat supaya maklumat yang kita perolehi dia tak tersilap. Okey. Macam mana? Okay. Kemudian yang paling penting ialah kita kena keluarkan PM dan PB. Dan juga kita kena tahu tentang tajuk apa. Di mana nak tahu? Okay, kita tengok soalan ni kadang-kadang ada bagi clue ni pengaratan. Jadi ni tajuk tentang pengaratan. Jadi minda kita boleh fokus pada fakta tentang pengaratan. Jadi kita tak ada tercuai dalam memahami eksperimen yang diberikan.